Dia biarkan anak murid dia bertempur. Dia janjikan anak murid dia dengan syahid. Maka bertempurlah saudara. Islam sama Islam. Pasukan keselamatan ada juga beragama Islam. Di penyokong mereka beragama Islam. Melayu sama Melayu. Tidak ada DAP pun. Yang kita kata DAP lawan Islam, DAP ini menyusahkan negara, DAP mengancam keselamatan negara, DAP mengancam raja-raja, DAP mengancam orang Melayu, DAP mengancam Islam. Last kali yang terbunuh di Mali itu Melayu sama Melayu, saudara. Sebab mulut puaka orang tua ini. Mereka bertempur dan mereka mati dan dikatakan mati syahid. Kita tidak boleh mempertikaikan apa status kematian dia. Kerana bagi saya dan saya berdoa, mudah-mudahan mereka yang terkorban itu diberikan rahmat keampunan Allah SWT, kerana mereka tidak bersalah. Kerana mungkin nawaitu mereka bertempur dengan nawaitu yang bersih, percaya kepada apa Haji Hadi sebut. Mudah-mudahan Allah menerima mereka, perbuatan mereka. Tetapi saya nak bagi tahu si puaka tua ni, sudah cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah menunggang agama. Cukup-cukuplah kamu menipu penyokong-penyokong kamu. Sebab apa saya kata menipu, saudara? Jelas dia menipu. Sampai ada orang terkorban dengan penipuan dia. Apabila dia mengatakan bahawa perlembagaan itu perlembagaan penjajah, perlembagaan itu perlembagaan kafir, ada yang mati nak lawan perlembagaan itu, saudara. Tiba-tiba bila dia jadi ahli parlimen, apatah lagi bila dia jadi kerajaan, dia mengangkat sumpah dalam parlimen. Saya Abdul Hadi bin Awang ahli parlimen Marang bersumpah mempertahankan perlembagaan. Akhirnya dia bersumpah mempertahankan perlembagaan yang dikata kafir, yang dikatakan tagut, yang dikatakan penjajah, sehingga ada orang yang mati kerana nak lawan perlembagaan ini, saudara. Tetapi dia sanggup mangkat sumpah mempertahankan pelanggaran tersebut. Demi apa? Demi kerana jawatan dan kedudukan yang dia perolehi. Hari ini dia jadi ahli parlimen, dia dapat pencen menteri besar, dia dapat gaji ahli parlimen walaupun dia ponteng parlimen, saudara. Kerana sumpah itulah. Kalau dia tidak bersumpah, dia tidak boleh, dia tidak layak jadi ahli parlimen dan dia tidak akan dapat gaji sebagai ahli parlimen. Tetapi kerana dia bersumpah mempertahankan perlembagaan itulah, maka dia dibayar gaji, saudara. Apa jadi kepada mangsa memali? Apa jadi kepada waris-waris mereka yang selama ini percaya kepada mulut busuk Haji Hadi ini? Dia senang. Kalau wartawan tanya dia pasal Mali, ini jangan tanya pasal Mali, ini bisikan syaitan. Kalau wartawan tanya dia bila nak buat hudud, jangan tanya hudud, ini bisikan syaitan. Yang sebenarnya dia tidak mampu nak jawab dua perkara ini, saudara. Pertama, isu memali, dia takkan mampu nak jawab. Yang kedua, isu hukum hudud, yang dia kata hududlah nyawa kami, hudud nyawa kami, dia tak mampu nak jawab. RU35 pun dia tak mampu nak jawab. Akhirnya apa yang berlaku? Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dengan adanya kerajaan Malaysia Madani ini, undang-undang nama perkasakan mahkamah syariah, seperti mana yang terkandung dalam RU355 itu, insya-Allah akan dibentangkan tahun ini juga oleh kerajaan Malaysia Madani, oleh Perdana Menteri yang bernama Anwar Ibrahim, yang Haji Hadi kata inilah Perdana Menteri liberal, ini Perdana Menteri LGBT, menyokong LGBT, inilah Perdana Menteri yang menyokong Freemason, inilah Perdana Menteri yang tidak mahu berislam. Akhirnya orang yang dihina oleh Haji Hadi itulah hari ini mengangkat RU355 yang kamu dulu sendiri bawa. Kalau saya jadi Haji Hadi, saya malu, saudara. Saya akan letak jawatan, saya akan bersara daripada politik. Malu sebab kita yang nak bawa, kita yang pernah bawa tahun 2017. Kita yang bawa RU355 berlari kat parlimen pakai jubah, nak tak sabar-sabar nak bawa. Pemimpin PAS yang lain waktu itu termasuk Mahfuz, ramai lagi mengatakan jangan bawa lagi. Kita bincang dengan Jawatankuasa PAS Pusat dulu. Kita bentuk Jawatankuasa di kalangan peguam-peguam syar'i, kaji, bincang dengan Raja-Raja Melayu dulu. Sebab ini melibatkan agama, mesti dapat kerusakan Raja-Raja Melayu. Sebelum buat parlimen, bincang dulu. Tak nak, dia nak bawa. Sanggup dia bawa usul RU355
dengan usul persendirian private member bill. Dia tak nak guna atas nama parti, dia nak guna atas nama dia, atas nama Hadi Awang, supaya orang kenal dia. Dialah pejuang hudud, dialah pejuang anu 365. Dia nak dapat nama, maka dia bawa atas usul persendirian. Berlari masuk parlimen, saudara. Walaan-walaan yang bodoh ketika itu bawa, saya masih ingat ada beberapa guru mudir tahfiz bawa anak murid dia 2-3 biji bas berbaris di parlimen nak sambut kehadiran Haji Hadi, nak bawa usul RU 355. Saya masih ingat itu. Dengan pegang banner dan spanduk di parlimen, Wira Islam, pejuang Islam, mujahid. Haji Hadi pun dengan senyum-senyum tersumbing-sumbing, senyum-senyum, mulut tersumbing-sumbing. Seronok sangat diraihkan sebagai pejuang. Takbir! Nampak Haji Hadi masuk parlimen. Takbir! Allah Akbar! Islam tertegak. Takbir! Haji Hadi pun masuk parlimen, saudara. Dia mengharapkan. Saya tahu taktik dia. Dia bukan nak buat pun. Tak ada keikhlasan pun dia nak buat. Kalau dia ada keikhlasan, dia dah gunding dah. Dalam seksyen itu dia akan minta pandangan orang lain. Sebab dia tak ada niat nak buat pun. Cuma dia mengharapkan supaya bila dia baca saja dalam parlimen, dia mengharapkan DAP akan bangun bantah. Itu dia nak. Itu sebenarnya yang dia nak. Dia harap supaya dia bangkit baca usul sahaja, ada ahli parlimen DAP akan bantah. Dan dia akan jadikan modal dalam politik, dalam kempen-kempen dia. Lihat, DAP sudah lawan kita RU 355. Belum hudud lagi, bawa 355 pun DAP dah lawan. Tengok PKR dengan amanah tak berbunyi pun, takut dengan DAP. Dia nak guna itu, saudara. Tapi Alhamdulillah, kita dalam Pakatan Harapan ketika itu, kita telah diasuh dengan sifat disiplin dan fikiran terbuka walaupun berbeza agama. DAP faham memperkasakan mahkamah syariah tidak ada kena-mengena dengan mereka. Kerana bagi orang bukan Islam, mereka tidak tertakluk dengan mahkamah syariah. Jadi terpulang kepada orang Islam, bagaimana mereka nak membetulkan undang-undang mereka. Sebab itu DAP tidak berbunyi dalam parlimen. Sampai habis saja dibaca, satu DAP pun tak bangun, saudara. Waktu bila DAP bangun? Apabila Haji Hadi mengelak daripada untuk nak bahas. Di situ DAP bangun. Bukan DAP menentang, bahkan DAP minta bahas. Maksudnya, kamu nak undang-undang itu lulus, bahas dulu. Mana yang lemah, sama-sama kita baiki. Mana yang kurang, tambah. Itu tujuan perbahasan. Sebab ini melibatkan hukum syariah. Sebab itu kena bahas. Lepas bahas dah cukup baik, barulah kita buat undian. Sama ada lulus atau tidak. Di situlah masa itu, baru kita tahu siapa yang sebenarnya menolak, siapa yang menyokong. Ini belum bahas pun lagi. Dah cop DAP penelawan. Belum bahas pun. Dah cakap DAP menentang. Oh kawan, kalau kawan tak sokong RU 355 kawan, nanti kalau mati kami tanam jirat. Ada ustaz di utara cakap macam tu, saudara, dalam masjid. Benda belum bahas, belum undi pun lagi dah menghukum orang. Kawan, kalau tak sokong RU 355 nanti kawan, nanti mati kami tanam jirat. Kepala otak dia. Belum apa-apa lagi dah nak kafirkan orang. Last kali, Tuhan tunjuk. Kamu pun tak nak bahas. Maksudnya kamu tak nak undi. Bila kamu tak nak undi, maksudnya apa? Kamu sendiri pun tak mau RU 355. Kalau kawan tak sokong RU 355 boleh masuk jirat, Haji Hadi ni kita nak masuk ke mana? Walaon, jangan pedih walaon. Saya tahu walaon pedih kat sini. Memang pedih. Saudara, dia memang pedih, saudara. Memang pedih. Sebab itu kata politik ada batas. Jangan tunggang agama. Hari ini Tuhan tunjuk depan mata kita. Terpulang kepada kita. Kalau kita tak sop, kita akan tolak kebenaran. Tapi kalau kita orang yang beriman dan yakin dan menyokong apa saja yang baik
kita kena sokong langkah Kerajaan Malaysia Madani yang akan membentangkan RU355 itu. Biarpun Haji Hadi tak buat, 6 tahun mereka lupakan mereka pernah jadi kerajaan, saudara. 33 bulan mereka tak buat. Alasan kerengga, alasan COVID. Duit boleh pula guna, undang-undang boleh pula mereka gunakan. Renovate rumah boleh buat time COVID. Tempat Mercedes boleh buat time COVID. Pusat judi boleh buka time COVID. Masjid tutup. Nak buat undang-undang, nak lulus RU355 pun tak boleh, saudara. Lepas Din Cirit jadi Perdana Menteri, naik pula Pak Mae pun mereka tak buat. Takkan 33 bulan semua tu tempoh lockdown semua? Apakah 33 bulan semua darurat? Tidak. Selepas itu kamu buat tak? Memang kamu tak buat. Sebab apa? Sebab memang kamu tidak ada keinginan pun nak buat. Kamu hanya nak tunggang isu ini sebagai modal politik. Kerajaan Malaysia Madani tak pernah kita berkempen tentang RU355 ini. Tak pernah pun kita berhimpun di Padang Merbuk. Tak pernah kita bercakap dalam kempen pilihan raya. Tetapi kita lakukan. Sebab bagi kita, agama bukan untuk ditunggang. Agama bukan boleh dijadikan modal dalam ceramah-ceramah politik. Kalau kita serius nak buat agama, tak payah kita kempen pun. Tak payah kita beli baju ungu RU355. Tak payah kita beli stiker tak kat kereta. Kalau kita nak buat, kita boleh buat, saudara. Ini berhimpun di Padang Merbuk. Berapa kali berhimpun? Penuh Padang Merbuk. Tak sempat nak naik rumput Padang Merbuk. Pakcik daripada Kedah, kaya basikal pakcik tu. Dah tua dah, pakai baju ungu ni. Kaya basikal daripada Kedah nak pergi ke Padang Merbuk. Bila tanya pakcik tu, pakcik buat apa? Saya nak pergi memperjuangkan Islam, nak menjayakan RU355. Berkaya basikal orang tua tu, pakcik. Orang tua tu kaya basikal daripada Kedah. Sebab dia yakin sekali pusingan basikal kita berjalan, 1 mahligai syurga akan disediakan untuk dia. Kenapa? Nak memperjuangkan RU355 yang mereka katakan hudud. Wallahualam hari ini pakcik itu masih ada atau tidak. Dia tidak salah. Dia tidak salah, saudara. Mudah-mudahan Tuhan bagi dia pahala sepanjang dia kaya basikal. Sebab kita tahu mungkin pakcik itu betul-betul ikhlas nak kepada RU355. Sebab dia diyakinkan oleh pimpinan mereka. Mungkin pakcik itu harap memang kita nak buat, memang pas nak buat. Sebab itu dia sanggup kaya basikal, saudara. Kalau saudara sebagai anak pakcik itu, atau saudara bercucu pakcik itu, apa saudara rasakan sekarang? Apa saudara rasakan sekarang bahawa Kerajaan Malaysia Madani yang nak buat? Sepatutnya bawa pakcik itu datang ke Parlimen, ucap terima kasih kepada Anwar Ibrahim. Sepatutnya. Sungguhan cita-cita pakcik itu dijayakan di bawah Kerajaan Malaysia Madani. Kalau bertembung dengan Haji Hadi, ludah muka dia sekali. Tapi Haji Hadi tak datang Parlimen, saudara. Tak datang. Dia tak datang. Dia sakit. Uzur syar'i. Ya, uzur syar'i. Agong meresmi pasal dengan Parlimen, dia tak datang. Dia seorang je datang. Duduk depan tu. Tak sihat. Dalam masa tak sihat itu bukan main lagi dia menulis dalam Facebook. Panjang lebar dia menulis macam orang sihat. Nak tahu dia sihat tak sihat senang je. Pakat nak jatuh kerajaan. Panggil Mahathir, adakan mesyuarat macam mana kita nak rampas, nak tebuk atap. Confirm dia akan datang. Merangkak pun dia sanggup datang, saudara. Kalau nak jatuhkan Anwar Ibrahim, ini perangai Haji Hadi. Saya nak bagi tahu. Kalau nak buat sesuatu yang perkara, nak jatuhkan kerajaan, apatah lagi nak jatuhkan Anwar Ibrahim, merangkak pun dia sanggup datang, saudara. Tapi kalau nak uruskan negara, nak perbetulkan negara, dalam Parlimen, dia tak datang. Parlimen bukan sekolah, dia jawab. Bila orang kata kenapa datang Parlimen? Parlimen bukan sekolah. Saya nak bagi tahu saudara. Betul, Parlimen bukan sekolah. Sekolah ini anak-anak kita belajar di sekolah. Kita bagi belanja duit anak kita untuk belajar. Kita suruh dia datang sekolah untuk dapatkan ilmu. Kita bagi duit belanja anak kita. Kamu ahli Parlimen, gaji kamu rakyat bayar. Kalau anak kita, bapa, ibu bapa yang bagi belanja anak sekolah, dan kita minta anak kita datang sekolah. Sebab kita keluarkan duit belanja untuk anak kita. Pakaian dia, uniform kita, kasut, belanja makan dia, kita bagi.
Kita sara dah, nak kita nak anak kita datang sekolah. Ahli parlimen, rakyat yang bayar kamu. Gaji dan allowance kamu. Patutnya kamu kena datang parlimen. Itu tugas hakiki kamu. Kamu tak boleh jawab, ini bukan sekolah. Kalau sekolah itu pun wajib anak kita hadir, kamu ahli parlimen lah. Tanggungjawab kamu bukan sekadar ibu bapa ni. Anak tak datang sekolah, dia hanya menghampakan ibu dan bapa dia saja. Dia tak menghampakan orang lain. Dia menghampakan ibu dan bapa dia saja. Kerana ibu dan bapa dia lah yang memberi belanja kepada dia sekolah. Tapi kamu Haji Hadi, kalau kamu ponteng parlimen, kamu bukan menghampakan mak bapak kamu yang telah tak ada itu, tetapi kamu menghampakan berapa juta rakyat Malaysia yang membayar gaji kamu, terutamanya rakyat di Parlimen Marang. Mereka nak kamu bersuara untuk diri mereka di Marang, pembangunan di Marang, masalah di Marang, dan juga mereka nak bersuara tentang apa idea kamu nak mantapkan Islam dalam negara kita, sebab kamu Presiden PAS. Tapi kamu tak datang, dan kamu bagi alasan parlimen bukan sekolah. Kepala otak engkau. Macam ini cakap ulama. Bila kuliah bercakap bukan main. Kita naklah bekerja jangan gaji buta, nanti gaji tak berkat. Kalau berniaga-berniagalah dengan jujur. Oh, kita mengajar kitab bukan main. Kalau kita berniaga pasar malam, saudara-saudara jual pasar malam, jual ikan belukang dalam pinggang. Kalau nak jual, katanya ikutlah sukatannya betul. Jangan curi sukatan, nanti masuk neraka. Menipu orang jualang. Kalau berjualang ikan sembilang, ikutlah sukatan dengan betul. Kalau menipu masuk neraka. Oh, sedap ngajar ni. Ni ajar rakyat-rakyat di bawah ni. Menipu, berdosa. Jangan tipu sukatan. Tapi dia menipu pengundi-pengundi dia. Makan gaji, tak buat kerja. Setahun dah ni buat kerja Masyarakat Madani. Tunjukkan kepada saya apa idea Haji Hadi tentang masyarakat di Marang, tentang dia bicara tentang ekonomi di Marang. Tak ada, saudara. Tak ada. Cerita dalam tu, jangan salahkan kami kalau kerajaan, kalau atap ditebuk. Masuk parlimen masih lagi nak cerita pasal tebuk atap. Lepas tu mempertikaikan hukuman orang. Oh, Zaid Hamidi dapat DNA. Dalam Islam tidak ada DNA. Dalam Islam tak ada DNA. Dia lupa bahawa kanun Mahkamah Syariah Terengganu pun terdapat hukuman DNA. Dalam kanun Syariah Terengganu sendiri. Di zaman dia Menteri Besar, dia meluluskan itu. Bukan saya nak bohong. Saudara boleh Google sekarang. Buka sekarang. Syariah Terengganu. Terdapat di dalam itu DNA pun ada dalam undang-undang dan syariah negeri Terengganu. Undang-undang negeri Terengganu pun ada. Kenapa Haji Hadi dalam parlimen kata tidak ada dalam Islam, tak ada dalam Islam? Dia sendiri yang luluskan di Terengganu waktu dia Menteri Besar. Tapi kalau dia buat halalun, orang lain buat haram. Ini perangai lebay. Dia buat boleh, orang lain buat jangan. Nama istilah Hadari itu pun dia nak permainkan. Dia nak perlekehkan. Oh, Islam Madani. Islam Madani ini sebenarnya tidak mengikuti cara para Nabi dan sahabat-sahabat. Tidak mengikuti konsep negara Madinah. Anwar bukan nak tiru konsep Madinah lah. Pernah Anwar berjanji, saya nak mewujudkan kerajaan berpandukan 100% pentadbiran di Madinah. Tak ada. Kamu yang tafsirkan Madani itu sebagai meniru Madinah. Dan konsep Madani, Anwar dah banyak kali terangkan apa yang terkandung dalam Madani. Ekonomi Madaninya dengan pendidikan secara Madani itu. Fahamlah itu. Haji Hadi kena baca baru dia faham. Kalau yang bertentangan dengan Islam, sebut di mana yang bertentangan itu. Jangan cakap saja. Sama lah juga hari ini dia menulis dalam Facebook dia. Apabila dia pertikaikan hukuman ketua hakim dalam isu Neelin. Oh, hakim hanya berpandukan kepada perlembagaan yang ditulis oleh penjajah.
Takkan dia tak tahu bahawa perlembagaan yang ada di depan hakim menjadi kewajipan hakim menjatuhkan hukuman berpandukan pada perlembagaan itu. Dan perlembagaan itu satu huruf pun tidak ada daripada hakim. Bukan tugas hakim untuk membuat perlembagaan, merangka perlembagaan itu, meluluskan perlembagaan itu. Kamu ahli parlimen yang menggubal undang-undang, kamu yang berbahas tentang undang-undang, dan kamu juga akhirnya meluluskan undang-undang. Hakim hanya membicarakan apa yang telah diluluskan melalui Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Hakim hanya melaksanakan apa yang ada. Kalau kamu rasa tidak sesuai, waktu kamu di kerajaan dulu, kamu pindahlah. Tapi kamu tak buat. Apa yang tak betul, pindah. Ini memang tugas kamu ahli parlimen, menggubal undang-undang, meluluskan undang. Bukan tugas hakim. Tapi disalahkan hakim. Sebab apa? Sebab tidak berpihak kepada dia. Itu aja. Kalau hakim berpihak kepada dia, oh itu hakim adil, hormatilah keputusan hakim. Oh kalau time orang dia lepas, oh bukan main. Saudara ingat tak masa Muhyiddin Yassin diberi DNA, kes yang bermula dulu, dilepaskan tanpa dibebaskan, apa kata dia? Hormatilah keputusan hakim. Kalau kena time dia, ni panggil lebay. Kalau orang lain, semua buat tak betul. Kalau Anwar menyanyi sikit je, wajah kamu yang cantik, nyanyi lagu Azizah kan. Anwar liberal, Anwar Perdana Menteri yang melakukan maksiat, Anwar mengamalkan perangai liberal, menyanyi, melalaikan. Padahal Anwar nyanyi lagu Azizah je, puji bini dia. Tapi bila puak dia buat karaoke, saudara, 2-3 pagi, saudara, time orang nak bangun sahur. Sepatutnya time waktu untuk solat istikharah ke, nak solat hajat ke, solat sunat ke, Qiyamul Lail ke, dia Qiyamul Lail juga dengan karaoke 2-3 pagi. Dengan siapa, saudara? Dengan betina. Tak tahulah nak dara ke, bini orang ke, janda, wallahu alam. Tapi dia karaoke 2-3 pagi. Lagu apa? Bukan lagu nasyid, saudara. Bukan lagu sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Kalau karaoke lagu tu okey lah juga, kan? Okey lah juga. Ini lagu apa? Alah senangnya dalam hati dapat bertemu wala unti pukul 2 pagi. Itu lagu 2-3 pagi, saudara. Lagu dakwah bendanya. Lepas tu, gusan hari-hari indah bersamamu Kamelia. Lagu dakwah. Siapa yang kata? Bukan saya yang kata. Pemuda PAS. Dia kata dakwah sekarang ni berbagai-bagai bentuk. Dia nak menghalalkan solusi ni. Biasalah lebay. Kan? Dia nak menghalalkan solusi. Dia kata apa? Dakwah sekarang ini dalam berbagai-bagai bentuk. Ada melalui TikTok, ada melalui karaoke, ada melalui messenger macam motasnek. Kalau bab dia berbagai bentuk lah pula, kan? Anwar ni tak ada 2-3 pagi pun dia nyanyi. Dia layak ramai tengok. Dia nyanyi pun tak pernah habis Anwar nyanyi. Dia ambil mic tu sekejap kan, dia layan je lah kan lagu Azizah. Macam baru ni dia nyanyi lagi. Program mana tu baru ni kan? Di Melaka. Program pelancongan tu. Sebelum dia balik, dia tengok orang nyanyi lagu. Buka lagu Azizah, dia pun ambil mic kan. Rupa kamu yang cantik. Lagu
Anku Aziza, oh nonaku Aziza. Lepas tu dia belah lah. Kan? Tapi Sanusi saudara, kan? Entah berapa lagu 2-3 pagi tu. Kan? Ustaz pagi nak masuk pejabat ni, tak tahu lagu apa datang pejabat. 2-3 pagi masih karaoke lagi. Kan? Bagi mereka itulah qiyamul lail. Berjaga malam. Nak bagi halal kena tukar istilah Arab sikit. Dia buka nyanyian malam itu, kan? Biar nampak halal, biar nampak syar'i sikit. Apa yang Sanusi buat? Oh, dia menyanyi di mana? Di Kalabul Malami. Kalabul Malami, saudara. Kena tukar nama Kalabul Malami, barulah dia menjadi syar'i.